أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini pada halaman yang ke-592. Kita berada pada surah yang amat indah, surah ke-88, surah Al-Ghashiyah. Dan hari ini kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Al-Fadil Ustaz Fasya ya. Sihat, alhamdulillah. Semalam hijau, hari ini kuning. Kuning kita bertukar Ustaz ya. Dan kita nak membaca surah surah-surah yang amat indah Ustaz ya. Ada amaran tetapi juga ada khabar hari raya. Biasanya Nabi baca pada solat Aidilfitri itu. Kalau semalam kita melihat pada surah Al-A'la, hari ini kita melihat pada surah Al-Ghashiyah yang kita harapkan kita dapat pelajaran pada hari ini. Kita doakan pada hari ini, subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah sinopsis bagi halaman 592, iaitu daripada ayat yang pertama. Kita akan melihat apakah isi kandungannya. Allah bertanya tentang hari kiamat dan keadaan para penghuni neraka yang diazab oleh Allah SWT kerana mereka ini tidak membuat persediaan untuk ke sana. Pada ayat 8 hingga 16, keadaan orang mukmin yang ikhlas sebagai penghuni syurga, apakah yang diberikan, apakah keadaannya, itu diperincikan sehingga ayat 16. Kemudian Allah membawakan kita kepada alam dunia ini, merenung kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala dan apakah kewajipan Nabi, iaitu dalam menyampaikan peringatan kepada seluruh umat manusia. Mari sama-sama kita baca ayat 1 hingga 16 bagi memulakan majlis kita pada hari ini. Dan jangan lupa tuan-tuan untuk share, kongsikan walaupun kita berada di hujung-hujung My Quran Time ini, tetapi kita harapkan mungkin surah-surah juz amma yang selalu dihafal ini akan menarik perhatian, menyebabkan kita makin dekat dengan Al-Quran. Ayat 1 hingga 16 bersama Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Silakan. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man walah wa ba'd. Apa khabar ayahanda dan bonda, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian? Hari ini kami doakan semua, moga-moga yang barangkali sedang diuji dengan ujian kesihatan, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kesembuhan yang sebaik-baiknya untuk tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, barangkali ada anak-anak atau saudara mara yang sedang diuji ataupun yang sedang dirawat dengan COVID. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala terus kurniakan kesembuhan insya-Allah taala. Jika semalam kita baca surah Al-A'la dan hari ini kita nak baca surah Al-Ghashiyah, agaknya Al-Fadhil Ustaz Fazal, apakah taranum yang sesuai? Ustaz Fazal sebab dah boleh dah. Kita nak tanya tegas. Saya kira tegas Tegas Ustaz. Okey, kalau tegas kerana kita bila bercakap tentang hari raya biasanya kita nakkan semangat kemenangan. Betul, itu wujud, jadi kena tegas sikit Ustaz. Okey, jadi oleh kerana ketegasan itu saya suka sangat bacaan Syekh Abdul Rahman As-Sudais Ras. Wah, subhanallah. Dengan ketegasan Syekh. Jadi kita nak cuba hari ini, saya nak ajak ibu-ibu, ayah-ayah, para penonton, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya untuk kita sama-sama baca surah yang selalu kita baca, surah Al-Ghashiyah, dengan bacaan murattal Ras insya-Allah. Jom kita gemakan insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita mula dulu ayat 1 hingga 16 Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah wujuhun yawma idzin
خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim ayat 1 hingga 16 Allah menyatakan kepada kita tentang hal ataka hadithul ghashiyah, maksudnya iaitu tidakkah datang kepadamu satu berita tentang ghashiyah, iaitu yang dahsyat yang menutupi kepada orang-orang yang berada pada waktu itu, ya, menutupi dan tidak ada siapa yang boleh terkeluar daripada peristiwa itu. Allah bawakan perkataan ataka, maksudnya perkara ini adalah satu berita. Kalau ada beza ustaz ni antara ata dan juga jaa ni sukar dibawakan, kalau ata ni lebih mudah, ya. Dan mudahnya ini kerana apa? Perkara tentang ghashiyah, tentang hari bencana dahsyat ini, beritanya itu mudah, tetapi ianya apabila diimani benar-benar, ianya adalah satu perkara yang amat sukar, satu berita yang besar. Maka apakah berita yang besar yang dahsyat itu? Yang pertama pada ayat yang kedua itu, wujuhun yauma idzin khashi'ah, wajah-wajah pada waktu itu ada yang tertunduk hina. Khusyuk ini maksudnya kalau kita khusyuk solat itu, kita punya tubuh badan kita ni jadi lemah, ya, jadi lumpuh ataupun tak bermaya. Itu kaedah apabila kita solat khusyuk kepada Allah SWT. Kita tak boleh pula merasakan bahawa saya ada idea terbaik ataupun saya ini mempunyai pengalaman terbaik. Kita kena lemahkan, longlaikan, ya, rasakan bahawa kita tidak ada kekuatan berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila Allah menggunakan perkataan khasyiah pada ayat yang kedua ini, mengapa orang-orang ini muka mereka itu tertunduk hina? Kerana amilatun nasibah, iaitu kerana mereka dah penat bekerja, Ustaz. Ya, amil ini, amilah ini dia kerja penat macam kita lah. Kalau penat bekerja, muka tu lain macam, ya. Jadi ini adalah muka bagi mereka yang penat bekerja, istilahnya menyembah ataupun beribadah, tetapi rupanya segala amal ibadah mereka itu adalah terjauh ataupun tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada ayat yang keempat, tasla naran hamiyah, ya, amal mereka itu menyebabkan mereka itu dimasukkan ke dalam neraka yang hamiyah, ya, neraka yang sangat panas. Perkataan tasla itu menarik, Ustaz, ya. Kita beri perhatikan disebabkan apa? Kerana mereka beramal ini sebenarnya mereka sukarela untuk masuk ke neraka. Kan Allah menemplak bila seseorang itu beramal dengan bukan menggunakan maklumat yang betul, ilmu yang betul menuju kepada Allah Subhanahu taala. Apa berlaku pada mereka di neraka itu? Allah kata tusqa min ainin aniyah, diberikan minuman daripada air yang sangat panas, dan kemudian bila minum sudah tentu ada makan, Ustaz, ya. Hari raya kan ada minum, ada makan. Betul. Jadi laisa lahum ta'amun illa min dhari', iaitu tidak ada makanan kecuali dhari'. Dhari' ini adalah pohon berduri. Kalau di negara Arab tu, pohon ini hanya mampu dimakan oleh unta. Unta je mampu makan, ya. Nanti kita akan jumpa perkataan unta pada bahagian kedua nanti. Jadi makanannya, airnya panas dengan makanan tak ada lain kecuali dhari',
ya, sebenarnya Allah boleh cakap bahawa makanannya ta'amun dhari', boleh, tetapi Allah nak menyatakan tidak ada makanan bagi orang-orang musyrik yang sedang makan enak ketika mendengar wahyu ini. Mereka rasa dapat makanan Ustaz ya, tapi rupa-rupanya ini ancaman. Kamu hanya dapat makan di sini sahaja, bila sampai di sana nanti kerana kamu tidak mengendahkan kepada iman, maka kamu tidak dapat makan kecuali makan dhari', Allah, pohon berduri. masya-Allah. Tapi ada pula di kalangan mereka kata, lah kita punya unta pun boleh makan dhari', kita dia nak tunjuk sombong dia itu. Dan disambung lagi, la yusminu wa la yu'ni min ju', ya, makanan itu tidak menggemukkan, tidak ada nutrisi, dan yang keduanya tidak hilang lapar Ustaz. Dia cari juga makanan tersebut, dan pada waktu itu adalah satu perkara yang amat menakutkan. Itu bahagian pertama. Bahagian kedua Allah terus bawa, ya, bila tadi ada dhari', ju', maksudnya dia macam lapar yang dia sebut pun susah Ustaz. Dhari' ni kan, mana nak sebut gambaran bahawa dia macam bunyi perut Ustaz. Kan? Dan itu Allah bawakan dalam bacaan azab di neraka Allah SWT, yang kita doa jangan sampai kita dapat makan kuih raya. Kalau kita dengar lepas solat raya kan, kita solat ini surah ini, jangan sampai kita makan kuih raya apa sebagainya tetapi akhirnya dapat dhari' ataupun ju', ya. Tetapi kita harapkan wujuhun yauma idzin na'imah, ya, iaitu ada satu lagi kumpulan yang muka mereka itu penuh dengan keceriaan mendapat nikmat. Harapnya kita lah Ustaz ya. Amin ya rabbal, ya, amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan yang berada di rumah, kerana ketaatan mereka, usaha mereka itu yang kerana usaha ketaatannya merasa senang, ya, merasa senang, radiyah, mereka redha, ya, kepada apa yang ada, dan mereka berada di syurga yang tinggi, aliyah, ya. Mungkin ada yang kata buat apa syurga tinggi-tinggi kan. Kita kat rumah, kalau kat dunia ni pun rumah kita kalau silingnya kat situ saja pun kita dah rasa macam mana nak bergerak ni kan. Kita rasa sempit, apatah lagi, ya, apabila kita bercakap tentang syurga, bila tinggi itu kita boleh tengok, kita boleh menghargai nikmat-nikmat dengan lebih luas lagi. Pada syurga ini ayat 11, tidak kamu dengar fiha laghiyah, perkara yang sia-sia. Pasal Nabi banyak mendengar perkara sia-sia, orang kutuk Nabi, cakap kahin sebagai bomoh dan sebagainya. Ini pujukan kepada Nabi, kalaupun mendengar perkara sia-sia, bila berjuang sampai masuk kepada syurga ini tidak akan lagi mendengar perkara sia-sia. Apa lagi? Ayat 12 hingga 16 kita baca sekali lagi untuk kita melihat gambaran. Sebenarnya inilah gambaran sebuah rumah yang indah. Mungkin tuan-tuan ada, mungkin tak ada, tapi rumah orang kaya biasanya nak ikut kepada ayat 12 hingga 16. Kalau Ustaz baru ni pergi ke hotel kan, hotel itu sebenarnya dia mengambil konsep dalam taman itu, sebenarnya ada unsur-unsur ini. Kita baca ayat 12 hingga 16 bersama Ustaz Tarmizi. Silakan. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat Al-Quran dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, mari kita nak baca ayat-ayat yang menggembirakan hati kita. Ini kata Ustaz Fazrul sebut tadi, maknanya dalam di samping ayat-ayat yang azab ataupun peringatan, ada juga ayat-ayat yang rojak yang beri pengharapan kepada kita, untuk kita diami satu kediaman yang saya kira indah, dan semua orang nak kita sama-sama doakan kita semua bertemu nanti di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 12 hingga ayat 16, jom kita tarik. Jangan tarik diri ya, kita tarik suara, kita nak gemakan. Insya-Allah, jom sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fiha 'ainun jariyah, fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'atun wa namariqu masfufah wa namariqu masfufatun wa zarabiyyu mabthutha. Sadaqallahul azim. Surah
Sadaqallahul Azim. Ayat yang ke-12 Allah menyatakan di dalam syurga itu sifatnya ada mata air yang mengalir, Ustaz, jariah. Itu sebabnya kalau rumah orang kaya-kaya besar-besar dia mesti ada air pancurnya, air mengalir, bukan air longkang lah, Ustaz. Ya, mengalir juga, ya. Lebih teruk lagi kalau longkang yang tak mengalir itu, yang berbau itu. Jadi Allah beritahu tentang perkara ini kerana ini ciri di syurga, dan itu sebabnya istana ataupun rumah-rumah yang hebat, Ustaz, mesti ada perkara ini. Kita pun akan tertanya, apa salah air itu mengalir, kan membazir elektrik, kan? Tetapi sebenarnya ini orang kaya. Betul. Dan kalau tuan-tuan tidak ada lagi di dalam dunia ini, Allah tawarkan kepada kita syaratnya apa yang kita akan perhati sebentar lagi. Dan seterusnya pada ayat yang ke-13 Allah cakap fiha sururim marfu'ah, iaitu mereka ada pelamin-pelamin. Itu terjemahan, tapi lebih tepat dalam bahasa Arab yang asal, Ustaznya, surur ini adalah sofa. Ya, sofa, bukannya katil. Sofa. Ya, sofa-sofa yang cantik-cantik itu, dan marfu'ah, ya, ditinggikan. Mengapa ditinggikan? Cuba kita tengoklah, Ustaznya. Kalau kita dulu saya mungkin pernah duduk, bukan sofa je, macam ialah sofa tapi daripada rotan tu, kan. Bila kita duduk tu sampai ke bawah tu, kan, pasal rotannya dah tercabut-cabut. Itu tidak ada kelas, kan. Dia mesti sofa tu dia tinggi, kan, dan dia punya leather, ada kulit apa sebagainya, baldu dan sebagainya. Jadi ini Allah gambarkan kerana rumah yang hebat adalah ada sofa yang tinggi, bukan sofa yang rendah. Dan tinggi itu lebih lagi ialah kita dapat melihat kepada segala apa pemandangan yang ada di dalam sebuah kawasan tersebut, ya. Jadi ini ayat yang ke-13, dan ada cawan-cawan gelas-gelas yang tidak bertangkai, maudu'ah, dah siap dah, Ustaz. Didekatkan mudah, bila kita nak minum dia dah ada dah. Tak payah pergi nak cari air, mana air kosong saya tadi, nak kena pergi, tak ada. Kita duduk saja di atas sofa-sofa kita, apa Ustaz ni, nyenggeng, kan, duduk je dah ada air dah. Air tersebut ready. Wa namariqu masfufah, dan ada bantal-bantal yang bersusun. Mengapa ada bantal? Saya pun kalau pergi ke rumah orang, Ustaz, ya, kata asal ada bantal ni, bukan nak tidur pun, kan. Tetapi ia satu perhiasan lambang. Kalau orang-orang Arab itu letak bantal bila di padang pasir pun, Ustaz, ya, dalam kemah-kemah kalau ketika haji tu, kalau yang kemah yang hebat-hebat ni dia ada tempat nyenggeng tu. Tapi kalau yang kemah yang biasa tu, kita nyenggeng ni kena tilam orang sebelah, ya. Jadi ini adalah lambang kemewahan bagi orang-orang Arab, tetapi lebih daripada itu ialah lambang kepada kemewahan seluruh dunia yang Allah tawarkan kepada kita, termasuklah wazarabi mabthuthah, kapet, Ustaz. Ya, permaidani yang terhampar, dan lagi banyak kapet lagilah. Kalau lagi berapa inci tu, bila tu apa tenggelam itu lambang kepada betapa mewah dan kaya. Mengapa? Kerana kita beramal banyak sangat di atas muka bumi ini, bekerja keras, kita nak pergi ke tempat yang kita relax, kita mewah dan juga kita tenang. Itu sebabnya orang mengapa pergi hotel, Ustaz, kan? Hotel tu ada sofa, ada permaidani, pasal bila dia penat bekerja, dia akan pergi ke situ, dia relax, ya. Jadi hotel itu adalah preview kepada syurga. Tapi kita doa jangan sampai hotel kat sini mewah, tapi sampai ke sana parah. Bagaimana kita nak ambil pelajaran itu? Sudah tentunya kita perlu ambil pelajaran daripada bahagian kedua daripada surah Al-Ghashiyah ini sendiri. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu sataha, iaitu menghamparkan ataupun meratakan. Satu kali saja disebut di dalam Al-Quran, ya, bukan satu kali, Ustaz, satu kali. Okey. Jadi perkataan ini kita akan jumpa pada ayat 20 sebentar lagi, bila Allah menyatakan wa ilal ardi kaifa sutihat, ya, pada bumi bagaimana ia dihamparkan. Satah ni, Ustaz, ya, satah ni sebenarnya ialah siling yang rata. Kalau kat negara-negara Arab tu dia punya siling rata je, kan, ataupun dekat UK ke. Kalau kita kan begitu, pasal kita ada air yang banyak. Baik. Jadi mengapa Allah kata bahawa bumi ini dihampar ataupun diratakan macam siling? Rupanya pasal nanti kita akan, pasal sekarang ni kita atas bumi, kita punya siling langit. Tapi satu hari nanti kita akan masuk dalam bumi, siling kita adalah bumi. Maksudnya kubur kita lah tu, ya. Kita akan kembali ke tempat itu. Jadi sebelum masuk ke tempat itu, kita harapkan kita sudah pun membuat persediaan yang benar-benar. Itu sebabnya kita nak baca sedikit, Ustaz, ya, ulang balik kepada ayat yang ke 8 hingga ayat yang ke-16 itu, sekali lagi merangkumkan kepada ciri syurga yang kita harapkan pagi-pagi raya kita doa
kalaupun tak dapatlah semua ini Ustaz ya, Allah beri kita raya di syurga yang penuh dengan kenikmatan tidak terhingga. Subhanallah. Terima kasih kepada Ustaz Faz. Amin. Asas doa yang kita ulang-ulang sebut ketika suasana atau majlis yang sangat barakah, majlis Al-Quran ini, moga-moga Allah SWT perkenankan. Amin ya rabbal alamin. Ayat 8 hingga 16 kita nak ulang bacaan kita. Mari kita gemakan rumah kita ataupun di mana juga kita berada, kita hidupkan hati-hati kita dengan membaca kalam Allah Subhanahu Wa Taala Al-Quran ayat 8 hingga 16. Kalau tak dapat baca, kita perhatikan ataupun kita dengar ayat-ayatnya insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wujuhun yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'aynun jariyah fiha فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah beberapa perkara yang Allah nyatakan dalam syurga yang kita ulang balik Ustaz ya, agar bila kita berulang baca, mungkin dalam solat witir pun kadang-kadang kita baca surah ini di bulan Ramadan, mengingatkan kepada kita bahawa kalau berulang kali dalam Quran ni sururim marfu'ah itu tentang sofa tadi Ustaz ya. Sambung sikitlah, sikit. Pasal apa? Pasal biasanya orang beli sofa kat dunia ni dia dapat duduk sekejap je Ustaz. Kan? Yang dia penatnya apa? Amilatun nasribah itu nak pergi kemaskan dia. Kan? Pasal depan sofa tu anak duduk, lepas tu tertumpah Milo lah, lepas tu apa lagi, banyak permainan. Jadi maknya penat nak membersihkannya, bukannya bersenang-senang. Istilahnya wujuhun yauma idzin na'imah, muka mereka itu pada hari itu penuh dengan kenikmatan, ceria, duduk nyenggeng tadi itu kan. Masa itu sebenarnya tidak banyak sebenarnya, walaupun kita ada sofa yang banyak, kecuali bila kalau tetamu datang. Tetamu datang barulah dia dapat kita ada sofa macam ni kan, baru dapat duduk. Betul ya. Kerana apa? Kerana di sini bukanlah tempat untuk kita bersofa-sofaan. Kalau ada istilah itu Ustaz ya. Tetapi kita harapkan kita safa wal marwah, kita sentiasa berusaha bekerja. Allah nyatakan pada ayat 9 lisa'yiha radiyah ya, dengan amalan-amalan usaha macam hajar itu, maka akhirnya dia merasa senang. Dan bilakah senangnya itu? Bila sampai ke daerah yang tenang di syurga Allah suatu hari nanti. Kita berehat sebentar, kembali My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. pada teduh yang untuk bernaung pada hari kiamat nanti. Allahu Akbar. Kerana awan itu rapuh, suasana hari kiamat, subhanallah. Tapi bahagia buat siapa? Buat orang yang bertemu cinta yang teragung, yang membawa syurga hakiki dan abadi, boleh nyenggeng atas sofa
di syurga Allah Subhanahu wa taala. Safas. Itulah yang sering diingatkan Betul, pada Safas. setiap hari raya Ustaz ya. Kalau Betul. ketika imam baca surah Al-Ghasyiyah Betul, ini, Safas. agar kita tak boleh duduk diamlah Ustaz ya. Betul, Safas. Kita dapat yang apa, jadi bercakap tentang sofa yang tinggi, kerana kat dunia ini pun kita tahu sofa itu bukan untuk diduduki lama-lama Ustaz. Betul, Kan Safas. kalau lama sangat duduk tu khuatir nanti jadi orang yang apa, dapat tusqa min ainin aniyah, Subhanallah. disebabkan tidak memberi air makanan kepada orang miskin, akhirnya ditanya, diminta balik oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjuangan kita adalah perjuangan Al-Quran dengan nilai-nilainya. Mari kita semak dahulu apakah pelajaran Quran pada hari ini bersama dengan Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, ada satu kalimah yang kita nak beri fokus pada hari ini untuk kita sebut dia apa tu betul sebutan huruf dia. Mari kita saksikan apakah kalimah tersebut, iaitu kita nak ulang kaji kemaskan sebutan huruf dhad, huruf ta dan juga huruf ta. Masya-Allah. Dalam ayat yang ke-20, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ilal ardi kaifa sutihat. Surah Azim. Masya-Allah. Pendek ayatnya tetapi mencabar sebutannya. Pertama kalimah al-ardi, wa ilal ardi, huruf dad. Huruf dad dekat mana tempat duduk dia? Tepi lidah kena ataupun menyentuh pada gigi geraham, sama ada sebelah kiri atau sebelah kanan. Di, da, di, du. Dad. Jangan tertukar dengan dal, dal hujung lidah, tak. Dad tepi lidah kena pada gigi geraham. Sama ada kiri atau kanan. Cuba wa ilal ardi, 1 2 3, wa ilal ardi. Okey, satu. Kemudian kalimah yang mencabar yang kedua, iaitu ayat yang ke-20 ni, kalimah sutihat. Kan, yang mana kita nak beri perhatian huruf ta. Sebelum huruf ta ada huruf sin. Kalau kita tak hati-hati, sin tu dia boleh jadi tebal. Kan, wa ilal ardi kaifa suti, sebab dia nak tebalkan ta, tapi sin tu dah terkesan. Jangan ti, ta baru tebal. Kan, suti ti, ta ti tu ta. So kena hati-hati, suti. Dan hujung kalimah itu huruf ta yang sukun, ta yang mati, maka kena hati-hati supaya ada angin dia. Sutihat, sikit. Sutihat. Boleh? 1 2 3. Sutihat. Ikut saya ngomong siap angguk lagi. Ikut ibu-ibu ayah saya, cuma tak nampak aje. Ustaz je tak nampak dia kata. Subhanallah, bagus, terbaik. Jadi moga-moga ibu-ibu ayah sahabat Al-Quran kasih Allah Subhanahu taala dapat semak bacaan dengan para guru Al-Quran kita, dan moga-moga bertambah baik bacaan kita, dan insya-Allah taala moga-moga safasnya satu hari nanti kita dapat mendengar suara sahabat-sahabat kita secara bersama di studio insya-Allah. Insya-Allah. Mudah-mudahan hari nanti insya-Allah. Jadi kita doakan agar dapat belajar Ustaz ya, belajar teruskan, dan ada kesempatan kita bersama dalam studio pada Quran Time yang akan datang. Kita doalah Ustaz ya, macam mana di mana itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kita ingin meneruskan ayat yang ke-17 hingga hujung surah Al-Ghasyiyah. Kali ini kalau tadi hujungnya ada Ustaz ya, ataupun di tengah-tengah tadi di azab Allah itu ada dari' dan ju', maka kali ini Allah menukar lagi muzik ataupun ritma di hujung ayat 17 yang kita ingin baca. Sudah tentu bila berubahlah babak Ustaz ya. Dalam filem kan biasa kalau tukar muzik je tiba-tiba tenang, tiba-tiba tereng kan, maka adalah babak yang menyeramkan ke menggetarkan. Kali ini bertukar ritma di hujung, maksudnya kita dibawakan daripada syurga pergi ke dunia. Perhatikan apa? Ayat 17 hingga ayat 26. Sila Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Semalam tuan-tuan dan puan-puan kita baca surah Al-A'la. Semalam kan hujung dia dua harakat kalau waqaf. Ada juga kalau satu setengah-setengah tu kalau sambung dia jadi mad jaiz. Tapi kalau kita perhatikan hari ni surah Al-Ghasyiyah, hujung dia satu pun tak ada yang ada mad. Wah, memang mencabar semalam. Kalau dalam surah At-Tariq juga semalam tu akhir ayat tu ada juga mat iwak 3 tempat kan. Yang surah Al-Ghasyiyah ni memang tak ada mat. Subhanallah. Jadi mari kita sambung bacaan kita ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-26. Kita masih lagi menggunakan taranum murattal ras. Boleh? Insya-Allah. Jom kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan ayat yang ke-17 hingga 26. Allah membawakan kepada kita bagaimana memerhati ke dunia, Ustaz ya. Tadi Allah bawakan kepada pemandangan di kawasan azab neraka Allah Subhanahu taala yang kita doakan kita dijauhkan. Amin. Dijauhkan daripada amilatun nasibah. Kita bekerja keras tetapi rupa-rupanya wajah kita adalah wajah yang sugul muram disebabkan amal yang kita buat itu bukanlah amal yang menuntut ataupun menjemput nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah bawakan ke syurga pada bahagian yang kedua. Kali ini terus kembali pada realiti semula. Kita masih berada di dunia, Ustaz ya. Bagi orang-orang Arab yang sudah pun melecehkan tentang dhari', sebentar tadi pada ayat yang ke-6, unta kami pun boleh makan dhari', maka Allah menyatakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kamu tidak memerhati kepada ibil, iaitu unta, bagaimana ia diciptakan. Jadi ini maksudnya bila yanzurun, Ustaz ya. Kita sudah pun lihat sebelum ini pada surah sebelum ini, untuk kita perhatikan betul-betul apa yang ada pada diri manusia ya, iaitu fal yanzuril insanu mimma khuliqa pada ayat yang kelima surah At-Tariq. Allah suruh perhatikan kita ini diciptakan daripada apa, macam mana proses daripada sperma kepada embrio kepada fetus dan sebagainya itu sampai lahir, sampailah ada tangan yang ada ruas-ruas ini. Semuanya ini adalah untuk diperhatikan dan belajar sains sedikit untuk menghargai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di dalam ayat ini Allah suruh kita perhatikan unta pula. Apa yang istimewa pasal unta, Ustaz ya? Satu, unta ni dia ada bonggol. Bonggol tu kalau duduk kat tengah tu selesa. Satu. Yang keduanya dia boleh tak minum berhari-hari. Dia berminggu-minggu. Dia kalau sekali minum tu dia boleh sampai habis satu telaga pun boleh. Subhanallah. Tapi dia lepas tu dia simpan. Okey. Kemudian apa lagi? Iaitu dia boleh tak makan. Dan makanannya itu termasuklah dhari', orang lain tak boleh makan yang berduri, dia boleh makan. Ya, jadi itu pasal dia punya bibir itu kan tebal kan. Jadi kalau kita ni kena sikit durian pun kan dah terluka, ulcer, lepas tu dah tak boleh makan dah. Ya. Jadi ini adalah unta, dia boleh apa lagi? Boleh ambil ada susu daripadanya ya, kemudian dagingnya boleh dimakan, kulitnya boleh memberi manfaat dan boleh buat kerja untuk manusia. Banyak manfaat. Jadi orang-orang di tanah Arab itu mereka anggap yang ini seperti four wheel drive lah, Ustaz. Ya. Kalau sekarang ni ada macam-macam jenama yang ada tu kan. Ini adalah kafilah yang berada di tengah padang pasir. Malah kadang-kadang four wheel drive dah habis minyak, dia masih lagi berjalan, relax lagi ke di atas padang pasir. Jadi apabila mereka amat menghargai kepada ibil ini ya, dan dapat manfaat, Allah suruh tengok bahawa sebenarnya ibil ini kan dia merendah diri, Ustaz. Dia ada kaki 4 tu kan. Tapi bila orang nak naik dia boleh pula tunduk tu bagi peluang kita naik balik. Ustaz pernah naik unta? Pernah. Alhamdulillah kan. Tuan-tuan kalau belum pernah naik unta tu carilah kan untuk kita memerhati betul-betul surah Al-Ghasyiyah ini. Lepas tu Ustaz kena tadabbur sikitlah, taranum sikit di tepi unta tu ya. Pasal unta ni anak kecil boleh handle, anak besar boleh handle, tapi dia kalau dia tendang pun boleh tahan juga kan. Tapi ini cerita tentang unta. Maksudnya apa? Kalau unta tu boleh merendah diri, boleh ikut cakap tuannya
ya, kalau katakan seorang manusia itu tidak boleh mengikut cakap Tuhan, tak boleh merendah diri, lebih teruk daripada unta. Begitulah ceritanya yang membawa kepada perkara tadilah. Maksudnya amal bersusah bersungguh-sungguh tapi sebenarnya menjemput kepada naran hamiyah pada ayat yang keempat, iaitu neraka Allah Subhanahu Wa Taala, kerana tidak hayyin dan tidak layyin. Ini istilah dalam hadis. Hayyin itu maksudnya dia merendah diri. Layyin tu dia memudahkan, lembut bersama dengan sesama manusia. Baik. Jadi ini adalah ayat yang kita baca pada ayat yang ke-17. Wa ilas samai kaifa rufi'at, dan kepada terhadap langit bagaimana dia ditinggikan. Nak naikkan ceiling Ustaz, dia kena ada tiang, tetapi tiang bagi bumi ini tak ada pun, tak nampak pun, kan. Jadi kalau kita tengok betul-betul dia ditinggikan dan tak pernah pula dia bocor pula. Kan, kalau bocor tu memang kelang kabut kita, Ustaz, kan. Yang hujan tu bukan bocor, itu memang hujan, kan. Ini bocor. Jadi apa lagi kalau katakan dia ditinggikan itu tak stabil pula, ataupun tinggi tak cukup tinggi, Ustaz. Betul. Contohnya langit tu dekat atas ni je, memang matahari dekat kita memang terbakar lampu. Jadi dengan kadar yang ada, yang Allah tetapkan itu, sebenarnya kita kena perhatikan betul-betul. Allah dah naikkan, dah bagi manfaat. Saya ni manfaat apa kepada dunia? Barulah kita akan bekerja keras kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan bekerja keras untuk diri sendiri. Seterusnya Allah menyatakan pada ayat yang ke-19, wa ilal jibali kaifa nusibat, iaitu jibal bagaimana ia dipasak, ditegakkan. Dipasakkan itu pasal bukan sekadar nampak di luar sahaja, tapi dalam tu, dalam itu sebenarnya bagaimana ia dibuat. Itu adalah suatu perkara yang kalau orang-orang Arab tu dia boleh nampaklah langit, gunung, kan. Kalau kita kat Mekah Madinah, Ustaz, kan, gunung-gunung yang besar daripada batu tu. Bila kita duduk begitu, kita tengok surah Al-Ghasyiyah, okey, sebenarnya gunung ini Allah letakkan pasak. Saya ni nak pasakkan diri saya ni dengan apa agar tak bergoncang hidup iman saya selama ini. Sudah tentunya macam kita selalu buat, Ustaz, pasak dengan iman, dengan ayat Al-Quran, Dan seterusnya pada ayat yang ke-20, wa ilal ardi kaifa sutihat, yang kita bincang sebelum rehat tadi, bahawa siling sebenarnya, siling yang rata bumi ini, bila pula dia jadi siling? Sepatutnya langit. Rupa-rupanya dia akan jadi siling kepada kita. Selama ni dia dah diratakan satu, tapi bila kita masuk ke dalam kubur nanti, itulah atap kita yang kita kena buat persediaan. Dan apakah persediaan yang terbaik? Allah nyatakan pada ayat yang ke-21, 22 dan 23 sebagai peringatan bagaimana kita nak mengikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke syurga. Sama-sama kita ulang ayat 21 hingga 23. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Subhanallah, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Gerun, kita dengar nanti bumi yang kita pijak ni, tanah yang kita pijak ni, nanti dia akan menjadi siling kita ketika kubur. Siling kalau cantik lah, kalau kat rumah kita siap plaster dan sebagainya, cantik macam-macam boleh buat letak ni dalam kubur nanti. Wallahu taala alam. Dan bayangkan bagaimana nanti bila kita terbaring di dalam kubur nanti, siling itu menghempap kita. Betul. Allahu akbar, naudzubillah min dzalik. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan kubur kita satu taman daripada taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita baca, kita pasak ayat yang ke-21 sehingga ayat yang ke-23 sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadzakir innama anta mudzakkir lasta 'alaihim bimusaytirin illa man tawalla wa kafar lasta 'alaihim bimusaytirin illa man tawalla wa kafar. Sadaqallahul azim. Surah
Surah Nazim ayat yang ke-21 menjelaskan kepada kita apakah tugas kita mengikut kepada apa yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah nyatakan fadzakkir, hendaklah memberi peringatan. Ini yang kita telah belajar daripada ayat yang ke-9 surah Al-A'la ya. Ayat 1 Allah suruh Nabi bertasbih dan suruh Nabi mengingatkan pada ayat nombor 9 memberi peringatan Ustaz ya, memberi peringatan. Sama kita ingin jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita kena banyak bertasbih dengan kita solat, amalan-amalan zikir kita, baca Quran, tapi selain daripada itu kita kena ingatkan kerana ada orang yang mengambil manfaat daripada peringatan kita. Dan Allah nyatakan pada ayat 21 innama anta mudzakkir, Allah menyatakan kamu memang sebenar-benarnya pemberi peringatan ya, pemberi peringatan sahaja ya. Jangan pula kita jadi orang yang nak mengubah hati manusia, ataupun kita rasa memang Nabi sebenarnya kecewa juga saatnya bila ada orang yang tidak beriman, kerana Nabi kalau boleh nak semua umatnya beriman selamat di dunia, dapat kepada wujuhun yauma idzin naimah sebentar tadi. Tetapi Allah kata lasta alaihim bimusaitir, iaitu kamu bukannya benar-benar berkuasa. Bimusaitir ini maksudnya kita boleh paksa orang dan tengok dia, kalau kita contoh tengok anak kita tu suruh sembahyang tu sampai kita tengok hati dia khusyuk atau tak khusyuk. Ya, itu bimusaitir. Kita ada kuasa untuk memastikan apa yang kita beri tazkirah, peringatan itu diikut dan kita pantau 24 jam 7 hari seminggu 365 hari setahun. Kita tak payah jadi begitu Ustaz ya. Tak payah kita buat begitu. Mak, ayah, ada suami ingatkan isteri ingatkan suami, bang kan okey. Tapi jangan sampai jadi bimusaitir. Mengapa? Kerana kalau jadi bimusaitir, kita dah ambil Tuhan punya bahagian. Ya, kita tugas Nabi ni diingatkan, beri peringatan sahaja. Ayah ingatkan pada anak dan kemudian tak adalah pula pantau 24 jam tengok anak ni buat apa kan. Ayah tak boleh buat apa lain. Ataupun akhirnya ayah ataupun ibu tidak mempercayai kepada si anak. Itu adalah satu lagi bahana lah Ustaz ya. Kita sebenarnya nak mengingatkan, nak menyelamatkan, tetapi akhirnya orang tertekan dan buat perubahan itu kerana manusia, bukan kerana nak mencari Tuhan itu sendiri. Kecuali siapa? Illa man tawalla wa kafar ya, kecuali orang yang berpaling, dah diberi peringatan pun tak jalan juga dan kemudian kufur. Ini memang tak boleh buat apalah ya, tak boleh buat apa. Tapi Nabi tak diwajibkan untuk ini ya, dia ni Abu Sufyan. Pasal Abu Sufyan dia diberi peringatan 13 tahun di Mekah. Masuk Islamnya ketika Nabi Fathu Mekah kan. Subhanallah. Ya, maksudnya Nabi kalau katakan nak pantau 13 tahun, pantau tak masuk Islam juga kecewa. Betul. Ya. Kalau katakan ayah tegur anak ataupun suami tegur isteri tegur suami 13 tahun. Bang, janganlah tak baca Quran bang. Contohnya abang baikilah, ataupun si suami pun tegur si isteri. Kan awak kena buat gini 13 tahun. Allah. Kan? Kalau dia tak berubah juga kan kecewa. Kan? Tetapi Allah kata kamu beri peringatan, kerana dengan memberi peringatan ini akan menjemput kepada wujuhun yauma idzin naimah ya. Kita akan diberikan syurga insya-Allah. Dan bagi orang yang berpaling, fayu'adzibuhullahul azabal akbar, Allah akan beri azab yang paling besar. Pasal apa? Semua kita akan kembali dan semua kita akan dihisap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ingatkan jangan sampai kita jadi pemantau 24 jam tadi itu. Kita serahkan, pasal banyak lagi tugasan untuk kita banyak beramal, dan akhirnya kita sendiri yang perlu diselamatkan berbanding dengan kita nak pastikan orang lain itu dipantau sampai selamat. Rupanya kita tidak mampu melaksanakannya. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu yang pertama, pastikan amalan yang dilakukan ikhlas dan berpaksikan kepada tauhid yang murni, sebagaimana dalam ayat yang ketiga, amal kita bukan kerana selain Allah. Yang pertama, jaga ucapan dan dengarkan perkara yang baik sahaja. Itu perkara yang kedua, dan sentiasa berfikir tentang kekuasaan dan apa yang diciptakan Allah agar bertambah iman kita. Kita berdoa. Terima kasih kepada Ustaz Fas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا الله ويا رحمن ويا رحيم di saat yang penuh barakah lagi mulia ini ya Allah, di saat hati kami dibaluti dengan kemuliaan Al-Quran, di saat ya Allah lidah kami, mulut kami
kami, hati kami, mata kami, telinga kami mendengar dan menghayati kalam-Mu Al-Quran. Maka ya Allah, kami memohon ke hadrat-Mu ya Arhamar Rahimin agar diampunilah dosa-dosa kami ya Allah, agar diampunilah dosa-dosa ibu ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin muslimat, mukminin dan mukminat bi rahmatika ya Arhamar Rahimin. Dosa kami banyak ya Allah, amalan kami pula sedikit ya Allah, ampunkanlah kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah mengabulkan doa kita, mengampunkan dosa kekurangan kita. Teruskan kita bersama tuan-tuan berjuang seperti mana Nabi menjadi fadzakir, memberi peringatan dengan tabung gerakan Al-Quran sebagai platform kita memberi peringatan. Kita mungkin ada sumbangan, kita ada kepakaran, dan juga bagi tuan-tuan yang ingin mengendalikan program-program berkaitan dengan Al-Quran, sila berhubung dengan nombor yang tertera kerana kita tahu tugas memberi peringatan ini tugas bersama dan tugas mengubahnya adalah milik Yang Esa. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.